Assalamualaikum guys, so bersama aku lagi Faizana. Sebelum ni maybe korang pernah tengok banyak video aku mengenai Asus ROG Phone 2 dan banyak reason lah kenapa aku suka gaming phone Asus ROG Phone 2. The reason kenapa aku suka sebab dia punya bateri besar, dia punya screen besar dan dia punya ciri gaming dengan speaker dia lah. And sekarang ni aku ada Asus ROG Phone 3 dan Asus ROG Phone 3 yang ada kat aku sekarang ni bukannya edition 865 Plus tapi 865. Basically kalau kita nak compare antara Asus ROG Phone 3 yang 865 Plus dengan 865 yang ada kat tangan aku sekarang ni, tak beza banyak sangat lah. Very minor lah. Aku boleh katakan dia macam beza dari segi chipset sahaja. Kalau untuk 865 ni guna 865 lah. Tapi untuk Asus ROG Phone 3 yang satu lagi tu just guna 865 Plus. Dia punya GPU sama saja, Adreno 650. Kedua-dua sama saja dan dia punya kamera, dia punya screen, dia punya features, dia punya rekaan ada beza sikit je, which is untuk yang 865 ni dia macam ada warna purple sikit lah pada panel belakang. But untuk yang 865 Plus dia macam looks very clean sikit lah. Dia punya warna itu je beza dia. Kalau design semua sama je. Tanpa buang masa lagi, sekarang ni aku nak unboxing dan aku nak bagi first impression aku mengenai Asus ROG Phone 3 Tencent Game untuk 12GB RAM dengan 128GB soran. Alright, let's go. Kotak yang korang boleh nampak untuk Asus ROG Phone 3 untuk 865 ni ada warna purple-purple pada bahagian depan, pada bahagian belakang ni lah. So that's why lah warna panel nanti warna purple lah. So aku tak buka lagi dan aku tak tahu macam mana dia punya apa yang dibagi dalam kotak ni, aku pun tak tahu. So aku dipahamkan dia bagi macam casing, tapi aku tak tahu casing jenis macam ni dia akan bagi. Kotak dia nice, tapi bukan kotak yang symmetry tu. Kotak dia petak macam ni, macam Asus ROG Phone 2 Tencent Game je. Wow, for those who dare. Oh, nice. And itu je. Okay, kita buka kotak dia dulu yang ni. Dalam kotak ni dia ada bagi casing dan ada juga apa ni? Ini apa ni? Yang mana ni? Tak tahu. Okay, ini stiker tu. Ni stiker. Okay, aku ingat benda ni. Ingat macam buku apa, tapi ni stiker. Join the Republic. So, stiker dia nice quality. Ada manual book yang bahasa Cina lah. So, actually Tencent Game ni China set. Dia bukan global, bukannya official set Malaysia. Sebab aku tak dapat yang official Malaysia punya. Asus Malaysia maybe lepas ni boleh hantar aku yang official punya supaya aku boleh buat review. And ini dia casing yang dibagi dalam kotak jualan. Sebab casing dia casing dia a bit different sikit lah berbanding dengan Asus ROG Phone 2. But bagi aku dia punya casing a very simple case and dia macam lembek sikit. Dia plastik ke carbon aku tak sure. Aku rasa plastik biasa ni dan plastik yang keras lah. So nice, casing ni aku suka. Dan aku tak suka yang tebal-tebal actually. So aku suka yang nipis macam ni. So thankfully untuk Tencent Game yang 865 Snapdragon 865 ni dia bagi casing macam ni. Aku tak tahu 865 Plus macam ni casing dia bagi. And ada phone ni Asus ROG Phone 3. Sekejap lagi aku tunjuk lebih kat korang pasal phone ni. The next thing apa yang ada dalam kotak lagi, dia bagi dongle USB-C to earphone jack 3.5mm. Memandangkan untuk Asus ROG Phone 3 ni tiada lagi earphone jack 3.5mm. So it's kind of sad. Asus buang benda tu kan. Okay, and then dia bagi kabel jenis USB-C to USB-C berwarna hitam ni. And the last thing yang dibagi dalam kotak jualan adalah power adapter 30W. So dia still 30W. Aku tak sure kenapa Asus tak nak letakkan ataupun tak nak bagi pengecasan yang lebih pantas. At least lah 50W ke 55W ke. Kalau tak boleh nak bagi 65W kan. Aku tak sure kenapa Asus bagi 30W. Asus boleh consider lah untuk 55W ke 50W kan. Okay, ini dia Asus ROG Phone 3 terbaru dengan Snapdragon 865. So in terms of performance wise, kalau kita nak bandingkan dengan 865 Plus, boleh dikatakan 10% lebih sikit je untuk 865 Plus tu. So tak ada difference yang terlalu over sangat lah kalau korang gunakan Asus ROG Phone 3 yang 865 ni kalau nak bandingkan dengan 865 Plus. Pada bahagian belakang, korang akan nampak untuk 865 punya version ni dia ada warna purple-purple yang kebiruan sedikit pada bahagian belakang back panel tu ni. Looks dia memang minimal lah berbanding dengan Asus ROG Phone 2 yang aku pernah guna dan review sebelum ni. Korang akan nampak besar pada bahagian kanan ni, dia macam ada vapor chamber macam tu lah cooling system dia kan. But untuk Asus ROG Phone 3 dia still ada cooling system, but this time dia macam lebih kecilkan dan lebih nampak phone ni macam
tak gaming sangat lah. Dia boleh digunakan untuk macam pengguna biasa dan juga untuk gamers kat luar sana. So nak bawa Asus ROG Phone ni ke arah macam untuk pengguna biasa nak guna boleh, untuk gamers nak guna pun boleh. So macam tu lah aku rasa. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan Asus ROG Phone tu, dia more tu gamer punya feel dan vibes. Still untuk Asus ROG Phone 3 dia ada vibes gaming dekat bahagian panel belakang sebab dia ada LED yang korang boleh ubah-ubah warna dia kat bahagian logo Asus ni. And ada logo, and still ada logo Tencent Games, memandangkan ini adalah version Tencent Games dan China set. Alright, let's go. Kita turn on dulu. Okay, untuk unit dekat aku sekarang ni, aku tak dapat any screen protector ataupun tembak gelas. So aku nak kena beli screen protector lain kat luar sana lah. Aku set up dulu phone ni. First impression aku lah dengan dia punya screen. Aku boleh katakan screen dia memang superb, cantik. Dan aku nampak macam agak tebal untuk dagu pada bahagian bawah dan atas untuk dahi dia. Aku tak sure kenapa Asus tak nak minimaskan sedikit at least pada bahagian bezel atas dan bawah, sebab terlalu tebal bagi aku lah. Tapi tak tahulah korang kan. Dan aku difahamkan untuk skrin ni masih mengekalkan 6.59 inci skrin AMOLED. Tapi specialnya untuk bahagian skrin dia, dia ada refresh rate sehingga 140Hz, which is akan memberi pengalaman skrin yang lagi superb lah, lagi pantas berbanding dengan 120Hz. The best thing about Asus ROG ni, walaupun macam Asus ROG Phone 2 sebelum ni, walaupun dia ada sampai 120Hz, dia still bagi pilihan untuk pengguna nak guna 60Hz ataupun 90Hz dan 120Hz lah. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan phone lain macam Samsung S20 Ultra, korang just ada pilihan 60Hz ke 120Hz terus. Korang tak ada pilihan 90Hz, which is bateri tu memang teruk lah. And untuk Asus ROG Phone 3, syukur dia masih mengekalkan konsep tu juga, which is dia ada 1 60Hz, 2 90Hz, 3 120Hz, 4 144Hz ataupun kelima automatic. So misal kata kalau korang nak jimatkan penggunaan phone Asus ROG Phone 3, korang boleh pilih sama ada 90Hz to 120Hz. Tapi kalau korang nak gunakan Asus ROG Phone 3 dengan penggunaan yang maksimum untuk dia punya specs ni, korang boleh go for 144Hz, akan memberi pengalaman scrolling yang memang pantas. Asus ROG Phone 3 yang aku rasa aku syukur sangat lah Asus letakkan benda ni, which is dia menggunakan bateri sebesar 6000 mAh. Memang sangat besar babe untuk gaming smartphone ataupun untuk market smartphone kelas flagship, kelas gaming. Aku rasa Asus ROG sahaja yang mempunyai bateri kapasiti yang sebesar ini. Tak ada lagi smartphone yang ada 6000 mAh untuk kelas flagship ataupun kelas gaming semua. Pengalaman aku menggunakan Asus ROG Phone 2, memang aku boleh tahan selama 2 hari untuk penggunaan harian biasa. So untuk gaming aku boleh at least sehari lah maksimum. So itu something yang aku rasa macam wow, aku syukur gila yang Asus letakkan bateri yang besar untuk phone diorang. Ok, selain tu upgrade daripada Asus ROG Phone 2 ke Phone 3 pula adalah dari segi dia punya fungsi kamera. So memandangkan gaming phone ni, kita anggap yang fungsi kamera adalah something yang biasa diorang tak fokus. Tapi untuk Asus ROG Phone 3 ni, kira macam diorang letakkan fungsi kamera yang terkini lah kan untuk level-level kelas flagship tahun 2020. So untuk kamera dia menggunakan 3 kamera 64MP kamera utama wide, 13MP kamera ultra wide dengan 5MP kamera micro yang mampu merakam video sehingga 8K dan 30fps, ataupun korang boleh rakam video 4K 60fps ataupun 120fps. So untuk bahagian selfie kamera dia pula menggunakan satu kamera 24MP kamera wide yang mampu merakam video sehingga 1080p dan 30fps. Spesifikasi kamera ataupun rakaman video tu memang very 2020 punya ataupun 2021 punya lah kan. Dia ada 8K video, ada 4K 60fps apa semua, and 64MP. So dari segi hasil kualiti gambar daripada kamera untuk Asus ROG Phone 3 ni, aku akan tunjuk sampel gambar kat korang. Korang nak tengok kan contoh gambar yang aku ambil menggunakan Asus ROG Phone 3. Korang rasa macam mana dengan dia punya kualiti gambar, selfie apa semua? Korang boleh kongsikan dekat bahagian komen. Actually aku nak cuba buat gaming ataupun pengalaman aku main game dekat video ni, tapi aku tak boleh sebab aku tak install lagi Play Store. Sebab ini adalah China set. So nanti bila aku buat install Play Store kat korang, insyaAllah lepas ni aku akan buat satu lagi video review untuk Asus ROG Phone 3. Maybe aku akan buat yang version 865 Plus lepas ni. Ini just aku punya quick first impression dan unboxing untuk 865 punya Asus ROG Phone 3. Okay, aku akan bagi korang dengar speaker dia. Actually dia menggunakan stereo speaker atas dan bawah, dan something yang aku boleh puji juga, stereo speaker untuk Asus ROG Phone 2 sebelum ni memang sedap. So aku nak dengar pula untuk speaker Asus ROG Phone 3. Okay, sekarang ni aku nak buka YouTube. Aku harap boleh buka YouTube lah dekat
Asus ROG Phone 3 ni. Okay, mana? Macam nak buka YouTube Wi-Fi kena connect lu. Okay, sekarang ni aku dah jumpa lagu dan aku nak bagi korang dengar sendiri dan korang boleh kongsikan pendapat korang mengenai speaker dia. Alright, kita try play, naikkan volume up sampai habis. Okay, bagi aku lah, impression aku dengan dia punya stereo speaker, dia sedap lah, dia di tahap yang sedap untuk stereo speaker gaming phone ni. Tapi lah, pengalaman aku bila test Black Shark 3 Pro dengan Nubia Red Magic 5G, aku rasa lah kan, Black Shark 3 Pro punya speaker lagi mantap lah daripada Asus ROG Phone 3. But still, speaker Asus ROG Phone 3 sedap jugalah untuk nak didengar. So, tapi tak adalah macam sebagus Black Shark 3 Pro ataupun Xiaomi Mi 10 Pro macam tu kan. Lagi sedap lah speaker dia orang, but still sedap. Macam tu lah, aku susah nak bagi expression aku pasal speaker dia sebab aku tak gunakan lagi untuk daily usage. Okay, something aku tak mention lagi untuk bahagian pembinaan Asus ROG Phone 2 ni. Pada bahagian kanan ni ada bahagian power button dan volume button. Manakala pada bahagian bawah ni ada USB-C port dan malangnya untuk Asus ROG Phone 3 dia dah buang earphone jack 3.5. Memang aku tahu something yang mengecewakan lah untuk pembinaan Asus ROG. Aku pun agak kecewa sedikit lah pasal benda tu kan, but still peminat Asus ROG aku rasa nak kena hadam lah benda ni. And then pada bahagian kiri pula ada bahagian SIM slot dan satu lagi bahagian yang Asus masih kekalkan untuk Asus ROG Phone 3. Kalau kita nak bandingkan dengan Asus ROG Phone 2, dia still letakkan ada port USB-C dua bahagian sini untuk korang nak attach fan cooler macam yang ada pada Asus ROG Phone 2 lah. And port ni something yang membantu untuk korang yang nak main game sambil charge ataupun nak gunakan fan cooler sambil main game. Just cucuk pada bahagian bawah ni je tanpa korang cucuk kat bahagian tepi. Macam biasa, memandangkan Asus ROG Phone 3 ni adalah gaming smartphone, so dia ada air trigger yang masih dikekalkan pada bahagian kiri dan kanan ni lah. So aku tak boleh nak test dalam video ni sebab aku tak install lagi apps untuk game. So insyaAllah next video aku akan buat nanti test untuk main game dan gunakan dia punya air trigger. Untuk Asus ROG Phone 3 juga still ada game Genie untuk korang nak control masa korang tengah main game tu. Just masuk dan slide macam tu je untuk nak adjust refresh rate, nak rendahkan ke untuk nak monitor tahap suhu apa semua. So itu something yang dah ada dekat Asus ROG Phone 2 dan still ada dekat Asus ROG Phone 3. And back panel dia adalah jenis Corning Gorilla Glass 6. Dia punya bingkai tepi adalah jenis aluminium, manakala pada bahagian panel depan, skrin depan menggunakan Corning Gorilla Glass 6 juga. So tahan untuk dia punya ketahanan. And apa yang aku nampak pada bahagian panel belakang ni memang banyak gila cap jari yang aku boleh nampak sekarang ni. So aku nak kena pakai casing dia baru nampak garang babe. Sekarang ni aku nak test dia punya RGB LED pada bahagian panel belakang kat logo dia tu. Okay, kita masuk setting tadi dan edit lighting. Korang boleh nampak warna dekat logo Asus ROG ni. Boleh tukar warna dia actually, brightness dia pun boleh tukar. So guys, itu saja untuk video kali ini dan aku harap korang enjoy dengan video ni. Kalau korang suka dengan video ni, like, komen dan share. Subscribe channel aku, follow Twitter dan Instagram aku. Nyatakan pendapat korang dekat bahagian komen pasal Asus ROG Phone 3. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum, bye. Kau rasa macam mana design dia? Lawa. Serius lah, lawa. Lawa? Lawa. Lawa? Sebab apa lawa? Sebab ada lampu. Sebab ada lampu je lawa. Betul?